Kemudian Allah habiskan sikit lagi ayat dengan teguran yang sangat keras. Allah kata fa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allah wa rasulih. Kalau kamu degil lagi, tadi kat atas degil masuk api neraka jahanam kekal. Yang ini pula kalau kamu degil lagi, kamu akan berperang dengan Allah dan Rasul. Masuk api neraka jahanam saja teruk dah. Ini bukan masuk api neraka jahanam saja. Perang, maknanya nak tunjuknya lepas dah jadi musuh, lepas dah kena hukum, tengah kena hukum tu berdendam ke Allah SWT, nak perang. Gambaran-gambaran kepahaman dia. Macam orang kena penjara, dia kena penjara, dalam penjara tu dia bukan sedar, dia bukan insaf, tapi berdegup-degup, siap waktu keluar ni jangan. Aku akan plan nak memusnahkan kamu. Itulah maksud dia. Maknanya double teruk. Dah lah dan neraka jahanam, perang tu double teruk. Itu dia tuan-tuan, riba. Okey. Kemudian Allah tamatkan, tu ada ayat 280 Allah cerita pasal hutang bayar lambat. Kemudian Allah tamatkan ayat ini sebelum Allah masuk cerita lain, cerita yang pasal kewangan juga. Allah kata, tiba-tiba Allah masuk wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Apa hal masuk cerita lain? Allah kata, wattaqu, takutlah kamu, bersedialah kamu, berhati-hatilah kamu, yauman, satu hari, turja'una fihi ila Allah, yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Yang mana ketika itu dimatikan setiap manusia di atas apa yang mereka pekerjakan, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah. Allah bawa ayat ni, Allah nak ajar pendakwah Islam, bila cerita bab riba, kamu tak boleh buat perbandingan dunia tu dunia semata-mata. Faham tak? No dunia tu dunia comparison. Hari ini tuan-tuan, saya diruntuhi dengan soalan-soalan bank Islam mahal, bank Islam zalim, ambil duit lagi banyak, kita nak ambil bank Islam susah. Orang-orang ni tersilap metodologi. Sebab mereka tidak melihat Allah memberi arahan dalam ini. Dalam bab riba, jangan duk perhati dunia punya kalkulator saja, okey? Dalam bab riba, kena perhati kalkulator akhirat yang kamu nak pergi nanti. Kalau kamu melihat kalkulator dunia saja, kamu akan memberontak. Kamu akan merasa tidak bebas. Macam perkara-perkara mungkarat yang lain. Ya, kan Allah kata dah, Nabi kata dah dalam hadis yang sahih, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, dan syurga bagi orang-orang yang ingkar dan kafir kepada Allah. Justru tidak heranlah, memang kita akan menjadi sedikit loser dalam bab dunia, kerana kita tested by Allah berbanding orang kafir. Dia boleh mendapat untung daripada nombor ekor, daripada pusat perjudian, daripada pusat-pusat pelacuran. Orang Islam businessman tak boleh. Orang Islam businessman tak boleh rasuah, tak dapat tender. Orang yang tak Islam boleh ambil rasuah, dapat tender. Rumah besar, kaya. Kita susah nak kaya, nak dapat tender pun susah, kerana kita mengikut Islam. Kita tidak mau beri rasuah, kita tidak mau ambil rasuah. Kita orang besar, kata kita tidak cukup besar. Biasalah. Habis aku betul mukmin, aku kena kuat macam lagu dia, so aku kena masuk rasuah juga. Riba aku kena invest juga lah. Investment dalam bab yang riba tinggi returnnya. Investment yang tidak riba, sebab susah nak cari, semua yang halal, perniagaan yang halal terhad. Bila perniagaan yang halal terhad, returnnya terhad, kecil. Yang tidak halal kekal, besar. Perniagaan syahwat. Kalau kita menjadi orang yang terperangkap sebegitu, membandingkan kalkulator dunia dengan dunia, habis. Kamu tak taati Allah dalam ayat ni. Ya, Quran tu saya belum masuk hadis Nabi lagi. Buat Quran tu. Okey? Hadis kat situ. Cukup. Lepas ni kalau ada soalan, tak tahu kat masjid ada soalan. Ada soalan insya-Allah. Baik, sekarang kita dah tahu ni riba. Habis apa nak buat? Apa nak buat? Okey, yang pertama, jauhilah riba. Habis sistem kita ni riba. Sistem. Duit kertas kita ni riba ni, Ustaz. Duit kertas ni riba ni. Dia tak ada intrinsic value. Mana semua?
Tak ada intrinsic value, tak ada nilai. Dia tampak duit ringgit Malaysia kat Zimbabwe, depa buat anak-anak buat lukis. Ingat duit monopoli. Tak payah Zimbabwe tuan-tuan. Sampak dekat Jordan pun tak laku dah duit ringgit Malaysia ni. Tak laku. Dia orang tak mau tukar. Ni apa ni? Duit monopoli kah? Dia kata. So, itukah duitnya? Duit itu riba. Duit itu dicipta dengan riba. Islamic Bank guna duit kertas. Riba lah. Double riba. Lepas tu buat pula murabahah jenis mentongan terbalik. Triple riba. Lagi jahat. Wah, sedap dia. Sedap. Yang pertama kita tanya, duit dalam poket kamu boleh? Emas kan? Tak, ringgit kan? Tapi kenapa boleh kan? Sebab darurat. Oh, sedap. Dia seorang kata, orang lain tak boleh darurat kan? Baik, sebelum kita cerita darurat, dia bukan darurat gini, tinggi. Jadi saya nak cerita duit kertas ni tuan-tuan. Ini kena dengar betul. Dinar emas ni bukan datang daripada Nabi SAW. Dinar emas ni diperkenalkan oleh Parsi, Iran tu dulu. Mereka yang mula-mula gunakan dinar emas. Dia tak nama dinar, dia nama emas. Emas, ya. So yang dinar orang Islam yang ada keluar ni lambat. Yang shilling yang ada betul-betul yang orang Islam, yang kerajaan Islam pada zaman Umar Al-Khattab, zaman Uthman Affan baru keluar. Sebelum tu tak ada, nak guna mereka punya cetakannya. Mereka bukan Islam. Orang Parsi bukan Islam. Orang Parsi keluarkan duit itu dengan riba atau tidak? Ingat kalau kita guna dinar tak ada riba. Kalau kita guna emas tak ada riba ke? Ada? Ada. Sebab tu Nabi kata az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wasya'iru bil-syai' wat-tamar bil-tamar majadan bi yadin yutami bi fa idza ikhtalafa ahadil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Hadis sahih Muslim. Kalau tak ada riba, Allah tak sebut lagu tu. Emas kena tukar dengan emas, perak tukar dengan perak. Kalau kamu tukar begitu, mesti yadan bi yadin, mesti on the spot, hand to hand. Maknanya emas pun ada riba juga. Boleh tak makan? Kami guna dinar emas, wang sunnah. Wang sunnah ke dinar emas itu? Wang sunnah. Betul dan tidak. Sebab actually dia adalah wang, kita kata sunnah sebab Nabi approve. Tapi ingat, dia punya asal dia bukan daripada Nabi. Nabi approve. Bila Nabi approve, sunnah lah. No. Dia bukan pada zat. Duit kertas, duit emas ni sebiji coin tu yang dijual kata wang sunnah ke wang apa, wang syariah ke apa nama lah. Dia bukan zat itu wang sunnah. No. Kalau gitu unta sunnah. Dia adalah alat. Sunnah atau tidak sunnahnya duit itu pada cara kamu mempergunakan dia. Kalau kamu guna dia ikut cara yang Nabi ajar, sunnah. Kalau kamu guna cara yang Nabi tak ajar, dosa, bukan sunnah. So title sunnah atau tidak pada duit emas bukan pada emasnya itu, tapi pada transaksi yang kamu gunakan. Okey? Baik. Yang kesusu itu pertama.